pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, di antara sebab Allah Taala membinasakan, Allah membinasakan kelompok yang memandang hina orang-orang miskin. Baik, kata ini kita ambil secara umum dan secara khusus. Adapun secara umum, memang kita dicela oleh syarak menghina mana-mana orang miskin. Tak kira bentuk miskin macam mana. Kita dilarang sama sekali. Jangan menghina melampau. Kalau saudara-saudara kita orang Rohingya, mereka terkenal dengan kemiskinan, tak ada negara. Tuan-tuan nak marah macam mana dia, kerana berapa sikap dia, jangan sampai menghina dia. Kan dia saudara seagama. Kita bimbang sesudah kita kena bala ni, datang bala lain pula kita ni. Oh, ni negara saya, orang Rohingya keluar dari sini. Jangan cakap melampau sangat. Ya, barangkali kita tak suka beberapa kenyataan, perkataan. Barangkali. Itu pun kita tak dengar mulutnya direct. Mungkin orang tolong beritahu, sebar melalui Facebook. Tapi mereka ni di kalangan orang-orang yang miskin, sebahagian mereka itu orang dekat dengan Allah. Maka kita tidak menghina bangsa mereka. Kerana mereka seagama dengan kita, saudara kita. Namun tidak bermaksud kita tidak menegur salah laku mereka. Islam membenarkan kita menegur salah laku siapa pun. Tapi jangan sampai peringkat menghina. Bila seorang mula menghina orang, maka hampirlah dia pada kebinasaan. Dan bila bersepakat mereka menghina satu golongan, maka hampirlah negara itu dalam kebinasaan. Kita tidak membawa perangai jahiliah. Mendidik, menasihati, itu yang Islam ajar. Ad-dinun nasihah. Tapi menghina bukan. Menghina fizikalnya, menghina susu galuh keturunannya, menghina negaranya. Maka ini bukan watak dan akhlak umat Islam. Tuan-tuan jangan lagi buat benda-benda yang tak termampu lagi kita tanggung bala Allah Ta'ala. Yang kita kena ni dah lebih cukup dah, tak mampu dah kita. Maka jangan ada lagi perkataan-perkataan kita yang mungkin mengundang bala Allah datang lebih banyak. Jangan. Jangan menghina siapa pun orang miskin. Menegur tidak salah. Mendidik tidak salah. Menyebut dengan bahasa-bahasa yang baik tidak salah. Jangan kita menunjukkan watak terdesak bila menghina orang dengan menggunakan segala maki hamun, penghinaan-penghinaan yang tidak diredai oleh Islam. Ingat tuan-tuan, kita hidup ni ada undang-undang. Undang-undang yang paling tinggi atas diri kita ialah undang-undang Allah Ta'ala. Allah yang cipta semua makhluk ini. Allah yang berikan semua pada kita. Maka jangan kita menceroboh undang-undang itu. Wa tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah undang-undang Allah, jangan kamu melampauinya. Dan yang kedua, kita ada undang-undang kemanusiaan kita. Atas nama kemanusiaan. Kalau orang memulihkan anjing pun masuk syurga. Islam walaupun mengharamkan anjing di satu sudut, tapi bukan bermaksud memberi ruang menghina anjing. Tak boleh hina anjing. Walaupun Islam menyuruh kita untuk menjauhi najis anjing dan sebagainya, tapi bukan bermaksud menghina anjing. Jauh sekali menyakiti anjing. Tengok anjing baling batu. Jauh sekali. Tidak. Melihatnya sebagai najis secara hukum atas syariat, hikmah syariat, itu hal lain. Tapi menghinanya tidak ada dalam kamus Islam. Kerana itu hati-hati tuan-tuan bila kita terlalu menghina orang miskin. Tak kiralah kita bukan cerita dengan negara kita. Kita cerita juga mana-mana negara sekalipun. Jangan sekali menghina mereka. Kerana di antara bala yang akan datang bila kita menghina orang miskin. Apatah lagi kalau orang tu di kalangan orang yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ingat, kemiskinan ujian, kekayaan ujian. Maka setiap benda ujian tak perlu kita cela. Bukan kita muhasabah. Kalau hari ni ada orang yang tuan-tuan tak ada negara, maka kita muhasabah nikmatnya Allah beri kita nikmat negara. Kalaulah Allah ambil negara kita macam mana? Lalu kita memahami masalah saudara kita yang tak ada negara. Yang merempak, merata-rata, kita menginsafi benda tu. Kita nikmatnya kita ada pekerjaan. Ada saudara-saudara kita tak boleh kerja kerana halangan tertentu. Maka kita melihat semua kekurangan ini bentuk ujian yang mendatangkan iktibar dalam hidup. Sebab itu ada seorang ulama berdoa, ya Allah, jadikan apa sahaja yang aku lihat itu iktibar. Apa je yang aku lihat? Iktibar. Ibar. Jangan apa yang kita lihat mendorong kita nak hina. Semua orang kita nak hina. Hina hidung dia, hina kening dia, hina kulit dia, hina keturunan dia. Jangan. Setiap kali kita lihat, kita melihatnya dengan iktibar. Ya Allah, jadikan setiap kali aku berfikir, ia adalah tafakkurku.
Dan setiap kali aku bercakap, ia adalah zikirku. Ini doa daripada seorang ulama. Ya Allah, jadikan setiap kali apa yang aku lihat iktibar pengajaran. Tuan-tuan, kita tengok apa pun, kita tengok coronavirus, iktibar. Ya Allah, ujianmu kecil, tapi kami sudah uhara, ya Allah. Kecil ujianmu, ya Allah. Kami sudah nampak tak ada guna harta benda kami. Ya Allah, sedikit saja ujian kamu. Kami sudah rasakan betapa rendahnya dunia ini di sisimu. Tuan-tuan, itu wajah keadaan sikap orang beriman. Jadi jangan kita ada ruang-ruang nak hina orang je. Atas dasar kita empunya nikmat. Kita tak pernah empunya nikmat. Kita orang yang meminjam nikmat. Boleh sahaja Allah pindahkan nikmat itu ke tangan orang lain dengan mudah. Boleh sahaja. Ingat, hal-hal yang berkait, jangan menghina sesiapa pun, terutamanya kerana kemiskinannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.